Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Saya mengambil kesempatan ni, saya nak mendoakanlah kepada anda semua yang sedang menonton ni. Saya nak doakanlah kepada anda semua agar dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan juga diberikan kemudahan untuk keluar daripada segala kesusahan ataupun kesulitan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Dan bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Musim Piala Dunia masih lagi masih lagi rancak berdosa. Masih lagi rancak demam Piala Dunia. Jadi pada malam ini pula dah. Pada video kali ini saya nak berceritalah kepada anda semua. Mungkin ada yang dah tahu pasal cerita ni, tapi mungkin ada yang masih mungkin orang kata apa, dia orang ni masih BBNU budak-budak baru nak mungkin dia orang tak pernah dengar lagi kot pasal benda yang saya nak cerita ni. Jadi apa-apa pun layan di intro ni dulu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, berbalik kepada agenda kita pada video kali ini. Okey, pada video kali ini saya nak berceritalah kepada anda tentang satu penjara ni yang agak legend lah kat Malaysia. Saya rasa anda semua tahu penjara ni. Nak tahu? Like, share and subscribe lah dulu. Kalau dah like, bagus. Okey, kisah yang saya nak baca ni mungkin anda semua dah tahu kan. Tapi saya tetap nak throwback balik kan, supaya kita tahu sejarah dan asal usul pembinaan dia dan juga kenapa dia jadi orang kata apa, seram dan berhantu. Jadi tanpa buang masa, jom kita terus ke tajuk dia. Tajuk kita pada malam ini tajuk kita pada video kali ini adalah Penjaga Pudu. Sekejap. Okey, kita buka lagu sikit. Sekejap. Okey, alright. Okey. Penjara Pudu ni telah dibina oleh penjajah British sekitar tahun 19 maaf. Struktur ini ataupun penjara Pudu ini sebenarnya dah dibina oleh penjajah British pada tahun 1895. Lama tu. Penjara ni telah dibina di atas tapak kubur Cina. Penjara Pudu ini adalah untuk menempatkan gangster kongsi gelap Cina yang semakin ramai dan bergaduh sesama sendiri untuk merebut kuasa dalam industri perlombongan biji timah yang menguntungkan. Penjara Pudu ini juga digunakan oleh penjajah untuk mengurung
dan menghukum sesiapa saja yang melanggar undang-undang. Penjara Pudu ini juga kelihatan amat menggerunkan kalau kita tengok daripada luar. Untuk pengetahuan anda lah, sepanjang penjara Pudu ini dibina, beribu-ribu orang banduan, beratus-ratus banduan pernah meringkuk ataupun pernah masuk dalam penjara Pudu ni. Penjara Pudu ni pula dah berusia 116 tahun. Dan yang paling seram, sepanjang 116 tahun beroperasi penjara Pudu ni, beratus-ratus penjenayah telah digantung sampai mati. Mereka ini digantung sampai mati di atas pelbagai kesalahan yang serius, seperti kesalahan membunuh, mencolek, mengedar dadah dan juga memiliki senjata api. Penjara Pudu telah menyimpan pelbagai kisah sepanjang 116 tahun kewujudan beliau. Penjara Pudu ni dah berdiri tegak sejak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Lama dah. 116 tahun, bayangkan. Dia dibina oleh British pada asalnya, tetapi diambil alih oleh tentera Jepun sepanjang pendudukan Jepun di tanah Melayu selama 3 tahun 8 bulan, apabila negara ini iaitu tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun pada tahun 1941 sampailah ke tahun 1945. Sepanjang tempoh pendudukan Jepun dekat tanah Melayu, tentera Jepun telah menguburkan ataupun mengemumikan ramai askar-askar yang mati ketika dalam tahanan di dalam penjara Pudu apabila mereka menang dalam Perang Dunia Kedua. Dia adalah satu tanah perkuburan yang amat besar dan ianya telah menjadi tempat bersemadi orang Cina, Jepun dan British. Yang menyebabkan penjara Pudu ni menjadi seram adalah kerana roh mereka yang tak tenang terus mengganggu penjara-penjara dekat negara ni, especially dekat penjara Pudu. Yang paling seram dalam penjara Pudu ni adalah dekat bilik gantung. Dekat sinilah beratus-ratus hukuman gantung telah dilaksanakan. Bilik gantung ni lah yang dikatakan paling angker ataupun berhantu. Bilik gantung ni juga ataupun bilik tempat menjatuhkan hukuman gantung ni adalah tempat yang paling mengerikan dan menggerunkan, kerana suasana dalam bilik tersebut kelam dan suram, membuatkan tempat tu semakin menakutkan. Pada malam-malam tertentulah, apabila ribut melanda ditambah guruh dan kilat, akan dengar rantai besi bergemercing, bunyi kecak-kecak bunyi rintihan dan juga keluhan yang amat dahsyat. Dan yang paling seram, bunyi raungan yang menyayat hati datang daripada bilik gantung. Maksud dia dekat sini, bila hujan datang, bila suasana hujan, waktu itulah kedengaran suara rintihan, suara bunyi rantai besi dan sebagainya. Hantu biasanya dikatakan roh orang yang dah meninggal, yang tak tenang dan masih berkeliaran dekat dunia. Ada setengah cakap roh tak diterima bumi dan macam-macam lagi lah. Tapi wallahu a'lam, apa yang berlaku itu hanya Allah je lah yang boleh jawab. Oleh sebab itulah dekat penjara Pudu ni ada banyak penderitaan, kebencian, kesengsaraan dan kehilangan. Jadi tak heranlah kalau penjara Pudu ni terkenal sebagai penjara yang berhantu,
bukan saja oleh penduduk tempatan, malah seluruh dunia pun mengakui bahawa penjara Pudu ni adalah penjara yang paling seram dekat Malaysia. Menurut ceritalah, roh banduan yang meninggal masih berkeliaran dekat penjara Pudu, especially, terutama sekali, hantu tanpa kepala yang seolah-olah merayau-rayau mencari kepalanya, dan juga Mak Con, iaitu Pontianak yang dahaga akan darah. Ada waktu dia, hantu-hantu ini akan mengganas. Sesetengah warden dan banduan yang ada sixth sense, yang boleh tengok dan boleh lihat dan boleh rasa kehadiran entiti yang tak diketahui ni, mereka selalu saja dapat dengar bunyi yang mampu membuatkan bulu roma meremang, dan kadang-kadang dia orang dapat menghidu bau colok atau bau kemenyan. Ada kalanya mereka akan ditolak, dicakar ataupun ditampar oleh makhluk alam sebelah. Kemungkinan besarlah hantu penjara Pudu masih ada dekat kawasan tu, walaupun penjara itu telah pun dirobohkan pada tahun 2010 untuk memberikan laluan kepada kemodenan ataupun kemajuan untuk bina kompleks shopping mall, pusat berniaga dan juga apartmen. Para pekerja dekat tapak pembinaan seringkali membuat ritual persembahan makanan dan buah-buahan untuk tidak menimbulkan kemarahan penunggu dekat penjara Pudu, dan supaya roh-roh dekat situ tidak ganggu semasa diorang bekerja. Sehingga kan sekarang tak ada orang pun tahu sama ada cara ini berkesan ataupun tidak. Tetapi yang pastinya penunggu penjara Pudu ini tak sabar nak menghuni tempat yang baru ni. Dan penduduk alam sebelah ni, hantu-hantu yang berkeliaran dekat penjara Pudu ni akan mengganggu penduduk-penduduk yang akan berpindah dekat situ, kerana mereka lah penjara Pudu dirobohkan. Seram tak? Okey, itu adalah kisah serba sedikit tentang penjara Pudu. Ada banyak YouTuber yang buat cerita pasal penjara Pudu ni, anda boleh carilah dekat YouTube. Tapi yang ni saya cari berdasarkan buku ni, Kisah Seram Penjara Pudu. Ni saya rujuk buku ni ya. Segala maklumat ni saya rujuk daripada buku ni. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Diharapkan anda semua terhibur. Dan kalau tak seram, minta maaf lah ya, sebab saya cuma nak berkongsi sedikit fakta tentang penjara Pudu ni. Mungkin ramai yang tak tahu kan kewujudan dia. Tapi bagi kita, mostly rakyat Malaysia lah yang lahir tahun 1990, 91 dan ke atas, mungkin dah lama tahu tentang ni. Tapi mungkin generasi baru ni dia tak tahu kan. Sayang kan, dia robohkan macam tu je. Sepatutnya kekal kan, sebagai satu, orang kata apa, landmark negara, biar orang kata apa, biar generasi baru tahu tentang kewujudan penjara yang orang kata apa, super modern lah orang kata kan. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar. Dan kepada anda yang masih belum like, share dan subscribe, silalah like, share dan subscribe. Kepada yang masih belum, silalah berbuat demikian. Lagipun channel Mesti Horror ni dalam perjalanan nak menuju ke 1000 subscriber. Jadi ramai-ramai lah ya. Saya nak kena monetize dulu channel saya ni supaya saya dapat upgrade saya punya equipment, dan saya dapat mempersembahkan video yang berkualiti untuk anda. Saya tahu buat masa ni video yang saya persembahkan kepada anda mungkin tidak memuaskan hati anda, tapi sebab itulah saya nak capai target 1000 subscriber supaya
channel saya boleh dimonetize, supaya saya boleh jana income, dan saya boleh upgrade saya punya ni lah, laptop ataupun mic, ataupun saya boleh beli cam, webcam ke. Jadi tolonglah ramai-ramai like, share dan subscribe. Okay, itu sajalah. Jumpa anda on next video. Assalamualaikum.